Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi. So untuk hari ini kelas ITS 480 pukul 2 hingga pukul 4 petang. So kita sekarang ni berada pada minggu ke-12. Okay, as usual, please write down your names, ID and also groups in the chat rooms. Okay, for the attendance. Ada siapa yang nama yang saya tak sebut? Ada nama-nama yang saya tak sebut tak? Ada yang nama saya tak sebut tadi? Okey, tak apa, nanti akan double check balik kalau siapa yang nama yang saya tak perasan tadi. Takut ada yang saya tanda, ada yang tak tanda. Okey, as usual, kita akan start. Kita ini untuk hari ini kita akan sebentar Okey, sebentar, ada gangguan macam-macam tentang ni. Okey, ke mana kita tadi? Saya mula dah ni. Dah. Okay, so kita Okay, so kita kat sini macam biasa kita akan ulang sikit scheme of work. So kita dah masuk minggu ke-12. Okay, so Alhamdulillah tahun baru minggu ke-12. Okay, so kita dah masuk topik data warehouse. So untuk hari ni kita sambung sikit lagi. So most probably minggu ni kita akan habiskan data warehouse dan minggu depan kita boleh habiskanlah emerging technologies. So minggu 14 kita akan buat presentation nanti. So maksudnya just nice lah. Tak ada masalah sangat. Right, so kita terus sambung. Sekiranya ada apa-apa isu kan nanti boleh tanya kemudian lah. Okay, so untuk hari ini kita sambung, hari itu kita stop kat sini. Locate data sources and also conduct transformations. And kita halfway through this. Double check, ada siapa yang baru masuk? Okay, tak ada. Okay, so we are halfway here, data warehouse. And then kita akan sambung yang ini. Okay, so for this topic, okay, are you ready? Semua dah okay dah? Semua okey dah? Boleh dengar tak ni? Boleh, sir. Okay, alright. So, Alhamdulillah. Okay, kita sambung. Alright. So, kalau tak ada apa isu sebenarnya ni pun quite fast juga lah. Sekejap je. Tapi tengoklah macam mana Kang. Kalau kita borak-borak kat sini ke. Okay, so for this one, data warehouse, steps to building a data warehouse. Okay, kita dah go through 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kat sini kita concentrate on these two steps tu. Steps number 3. And also step number 4, identify core business processes, construct a conceptual data model. Okay, so it's actually kita dah go through this process macam saya mention earlier during ITS 401 and also ICT 501, ITS 472. Okay, alright. Jadi kita akan just go through again very fast. Okay, saya update sekejap. Okay, kita akan go through this one. Tapi sebenarnya cerita ni pun dah banyak kali saya cerita lah. Siapa yang from my class tu, saya rasa dia dah masuknya ni, mungkin dia nak muntah dah ni. Tapi sebenarnya this is isu yang kita kena identify carefully. Macam saya sebut, besok you all nak kerja benda-benda ni lah yang you all akan buat nanti. Most probably. Okay, step number 3, identify core business process. Needs to identify the entities that's interrelated to create key performance indicator. Okay, so maksud dia dengan nama lain kat sini, bila kita nampak entity ni, okay, kita dah buat lah sebenarnya ini adalah ERD tu. So maksud dia kita kena identify dulu entity tu. So that's why saya rasa saya tak perlu cerita detail lah. Maksud dia kita kena tahu what is nouns, what is verb. Okay, so by
today ni sepatutnya you all dah boleh identify dah. Kalau kita tengok satu-satu problems, kita dah boleh tahu, okay, this is the entity. Cuma kita nak confirm balik entity ni for what dan sebagainya. Kita nak bagi nama dan sebagainya for that entity. Dan how they interrelated. Maksud dia relationship lah kat sini, interrelated kan. Jadi tu. Okay, number 2, each key performance indicator is related to the entities that generated it. Okay, so dia akan bergantung pada entity yang create tu lah, yang kita create tu. So maksud dia KPI kita tu nanti akan based on kita punya entity tu. So that's why kalau siapa yang from my class dulu, for 72 or 501, saya selalu sebut entity ni sangat penting. Even nak bagi nama tu pun kena bagi properly. Saya bagi contoh lah, sekali lagi saya ulang benda yang sama juga kadang-kadang. Apa beza order dengan booking? Kadang-kadang minder tak aje tak ni. Dia rasa macam lebih kurang sama je, dia letak. So it's normally order dengan booking tu dua entity yang mempunyai maksud ataupun business process yang berbeza. Okay, agree or not? Beza tak entity dengan order dengan booking? Beza ke tak beza? Somebody? Rasa beza tak? Senyap je ni. Boleh dengar tak ni? Boleh, tak tahu sir. Tak tahu? Boleh sir. Takkan tak tahu. Okay. Tak pasti. Syaril dulu daripada mana? Syaril saya rasa bukan daripada kelas saya ni. Dulu siapa ajar? Dulu daripada Cawangan ke ataupun Seremban juga? Seremban. Siapa ajar? Madam Nur Azlina rasanya. Bukan saya lah, sebab saya tahu siapa macam grup-grup kahwin semua tu saya kenal lah tu. From my group. Okay. So that's what I mentioned. So maksudnya you all kena identify tu betul. Kalau grup geng-geng kahwin, Alisha, Harisha, Mimi semua tu dia dah tahu dah. Dia dah kenal saya. Aina dan sebagainya. Okay. So normally benda tu penting. Beza tak entity ni? Maksud dia contoh nama dia order dengan booking pun sebenarnya dua benda yang beza. Kita kena faham dulu business process order tu apa, business process booking tu apa. Okay, itulah. Saya nak ceritain tu je. The rest you all kena cari sendiri. Sepatutnya benda ni dah jadi something yang normal. Okay. And another contoh sekali, entity contoh macam customer lah. So that's why kena bezakan yang mana yang verbs, yang mana yang nouns. Okay. So kalau kita nampak dekat sini, kita ada customer, salesperson, product, sales dan sebagainya. So kita kena pastikan macam mana kita punya table tersebut. So normally kalau nak senang kita kena faham macam mana nak bezakan yang mana satu nouns, yang mana satu verb. Okay, sepatutnya dah boleh tahulah ni. Pun saya rasa saya tak perlu ulang lah dalam kelas ni. Okay. Number 4, entities are gathered into dimension table. Okay, so biasanya entity ni dia akan digabungkan into dimension table. So maksudnya yang ini dimension lah ni. Customer satu dimension. Okay, salesperson satu dimension, product satu dimension, dengan nama lain table lah. Okay. And then a single facts table can be related to multiple dimension table. Okay, single facts table. Kalau masih lagi perasan, kita ada tengah-tengah ni kita ada facts. Okay, dan fact tersebut nanti dia akan linkkan kepada another dimension table. Pun dah belajar ni. Masa 472 ataupun 501. Okay, dan okay, saya ulang sekali lagi ni. Kalau siapa yang dulu macam tak apa nak sure, saya ulang sekali lagi. Normally bila kita nampak facts table ni adalah biasanya kita punya verbs. Ataupun ini adalah perbuatan kita. Biasanya yang tengah-tengah ni akan jadi kita punya perbuatan. Contoh order. Okay, sebentar macam ada orang masuk. Saya cek dulu. Okay, Mimi. Alright, kita sambung balik. Okay, so cara paling senang nak double check is facts is verbs. So contohnya macam order, sales, booking, lagi apa? Segala perbuatan lah, teach, supervise and so on. Okay, so dimension normally yang kita panggil nouns kat sini. Maksud dia siapa yang booking, contohnya. So kat sini adalah nouns. Okay, and nouns. So siapa yang booking? Customer. Siapa yang terima booking? Salesperson. Siapa yang terima booking? Staff, and so on. Okay, so maknanya kat situ kita dah nampak dah ada facts and also ada dimensions. And then entities forms a dimension. Entities tadi dia akan form a dimension yang saya sebut tadi lah, salesperson, customer, product and so on. Okay, so towards the end, saya berani guarantee yang ini mesti dah pernah tengok. Okay,
kita step number 4, kita construct a conceptual data model. Ada dua model yang popular. Dulu kita dah tengok dah dalam 472. So that's why yang ini sebenarnya adalah pengulangan. Sepatutnya saya tak perlu cerita detail, tapi tak apalah, never mind. Kita ulang balik. Kadang-kadang dah terlupa. Okay, so yang pertama kita panggil star schema. Okay, star schema yang ini. Okay, star schema. Kenapa dia panggil star? Sebab satu kat tengah-tengah ni kita nampak dia ada yang ini yang dipanggil sebagai facts. Okay, normally kalau facts ni kalau kita tengok dekat tengah-tengah ni, ini adalah perbuatan. Yang mana yang biasanya yang main ni akan masuk kat sini. Okay, kalau contoh order. So mungkin customer yang sama boleh order berulang-ulang kali dan dia akan order, dia akan masuk dekat facts table. Dan setiap facts table tadi dia akan linkkan kepada dimension. Okay, ni dimension, ni dimension, ni dimension. Okay, right. So contohnya kalau katakanlah klien tadi ni, klien akan booking ataupun mungkin akan, kalau booking lah kot, mungkin booking, dia nak booking buku, contohnya dia book. Okay, dia book buku tak keluar lagi, dia akan booking. So dia akan booking kat sini, buku apa, contoh ada book ID di sini kan. Kemudian siapa staff mana yang akan terima booking, kita tahu kat sini. Dan dia branch mana yang akan terima booking. Contohnya, sebab mungkin kalau kita nak beli buku dekat MPH ke dan sebagainya, sekarang ni boleh booking kan. Kalau buku tu belum keluar lagi, kita nak booking, kita boleh booking. Tu contoh booking. Kalau order pun boleh, tapi beza tak order dengan booking. Kan? Dia nak order buku. Okay, so that's why tadi saya sebut, beza tak order dengan booking. Kalau booking mungkin buku tu tak ada lagi. Okay, jadi dia booking, siapa yang terima booking, siapa yang terima order, klien mana yang booking. Tapi kalau order maksud dia buku tu dah ada, dia cuma order je, tapi still proses dia mungkin sama. Bila dia order, ada staff yang akan handle order tersebut, siapa yang terima order, buku apa dia order, kemudian branch mana dia order, MPH tu. Tu contoh. Okay, now get the idea. Nampak tak perbezaan kat situ? So that's why dulu saya selalu sebut, bezakan yang mana yang every names given to the entity. So that's why kat sini dia panggil naming convention. Bagi nama mesti betul. So that's why jangan main hentam je. Right? So kat sini pun dah boleh nampak contoh. Order, booking, dua benda yang beza. Proses dia mungkin sama. Nampak tak? Okay. And then kita ada dekat sini, kita ada yang kita panggil sebagai snowflake. Okay, snowflake tu maksud dia empengan salji. Kalau kita nampak flakes tu, salji. Alright. So kenapa dia panggil snowflake? Yang ini je lah sebenarnya yang menunjukkan dia adalah snowflake. Maksud dia yang asal yang ini adalah star schema. Okay. Bila dimension tadi ni, ini dimension, yang ini facts. Apabila dimension pecah kepada another dimension, kat sinilah dia akan jadi snowflake. Sini pun sama. Dimension pecah kepada another dimension, dia akan jadi snowflake. Yang ni dia panggil snowflake. Right? Tapi kalau dia facts kepada dimension saja alone, dia panggil star schema. Okay. So boleh beza tak kat sini sekarang ni? Ada soalan tak sekat ni? Yang ni ulangan je ni. Ada soalan tak sekat ni? Tak ada. Okay, clear tak? Boleh follow? Boleh. Alright. Okay, yang lain? Biasa Syaril je yang bunyi ni. Okay. So kalau kita tengok balik dekat sini, number 1 dia kata apa? Star schema tadi lah. So tujuan dia untuk apa? Data modeling techniques. Pun saya rasa kalau siapa yang masuk kelas saya tu rasanya start pada introduction saya bagi hari tu, saya dah drawkan satu gambar tu, saya rasa tak perlu ulang kot gambar tu. Mungkin you all dah muntah dah ni. Saya try cari gambar tu kalau ada. Saya rasa saya ada simpan gambar tu. Kalau ada kan adalah, kejap. Saya dah lupa, rasa macam saya ada simpan gambar tu. Okay. Okay, bukan. Ya, kalau tak jumpa juga, saya tak tahu lah. Saya lupa dah. Saya lupa nak cek awal-awal. Okay, so kalau siapa yang daripada kelas saya tu, saya rasa macam saya sebut tu, dia orang dah muntah dah ni. Dia tengok benda yang sama je. Pada minggu pertama saya masuk, saya cerita benda yang sama. Kejap, saya cuba cari juga. Kalau tak ada lah ni. Mana perginya. Okay, tak apalah. So, saya malah nak draw balik. Kalau kat whiteboard senang nak draw ni. Okay, saya cuba cari kat compilation. Tak ada. Okay, tak apalah. Tak ada. Saya perlu dah set up. Tapi macam rasanya macam ada dulu jadual.
Okay, never mind. So maksud dia, kalau you order perasan, benda tu kita dah cerita dulu awal-awal. This is for data modeling techniques. Kita nak start macam mana nak modelkan kita punya data. Okay, kemudian number 2, okay, maps, multi-dimensional decision support data into a relational database. Okay, macam biasalah, bila kita panggil relational database, this is table. Okay, pun saya rasa saya dah ulang banyak kali dah, nak muntah dah juga ni. Bila sebut relational, maksud dia table. Maksud dia kita kena masukkan dia ke dalam table. Okay, kemudian number 3, creates the near equivalence of multi-dimensional database schema from existing relational database. Okay, so kita kena create multi-dimensional database. Maksud dia banyak lah. Sama ada mungkin kita boleh linkkan database dengan database. So maksud dia database dengan database, bukan table dengan table. Mungkin kita ada banyak database, contoh HCP ada satu database, HEA ada satu database, pun kita boleh modelkan dia, kita boleh mapkan dia. Itu contoh macam kita cerita minggu lepas kan. Sebab pun kadang-kadang owner ni beza-beza, dia ada database dia sendiri, yang A pun ada database sendiri, B pun ada database sendiri, HCP ada database sendiri, HEA pun ada database sendiri. So kita boleh create multi-dimensional database schema kalau kita perlu. Ni yang asas tadi table dengan table lah, tak ada masalah. Okay, the next one is kata yes, an easily implemented model for data, for multidimensional data analysis. So maksud dia kita akan implementkan dia supaya kita boleh tengok multidimensional. Sebab tu kat dalam chapter ni kita panggil data warehouse. Data warehouse sebab kita nak kena kumpulkan semua database dalam satu tempat. So semua database kita ni akan kumpul satu tempat. Ni cuma kalau kat whiteboard tu senang dah nak lukis ni. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan data analysis. Semua bendanya ulang balik. The next one, yang ini pun saya rasa guarantee you all dah pernah tengok dah ni. Gambar ni sebenarnya copy paste daripada chapter yang 472 dulu tu. So saya ulang dengan pantas. So kita components of star schema macam saya sebut tadi ada facts. Normally facts ni akan duduk yang tengah-tengah tu. Kat sini ni, facts ni duduk tengah-tengah ni. Yang warna oranye ni, ataupun mungkin kalau you all nampak warna oranye ataupun warna kuning sikit ni. Kemudian apa dia punya maklumat dia, numeric value that represent a specific business aspect or activity. Nampak tak kat sini? Activity. Perkara-perkara yang berlaku. Dia punya verbs, perbuatan dia tu. Unit, cost, price, sales, revenues and so on. Melibatkan perbuatan. Dimension, qualifying characteristic that provide additional perspective to the given facts. Viewed in a relation to other data, sales are compared by product, region and also time. Jadi dekat sini, sales ni adalah dia punya facts tadi ni. Product, region ni adalah dia punya dimension. So maksud dia yang dekat luar ni dia punya dimension. Kalau dalam case ni mungkin kat sini client, kat sini book, kat sini staff, dekat sini branch. Contohnya. Dia akan link kepada satu facts. Yang mungkin kalau kat sini mungkin saya boleh kata kat sini booking pun boleh lah kot. So tak semestinya bila terletak booking kat sini dia kena ada booking ID, tak ada. Ataupun bila kita letak order dia kena ada order ID, sebab dekat dalam bridge tak semestinya perlu ada dia punya own primary key. Itu pun basic juga tu, sepatutnya dah tahu. And then after that attributes, ni macam biasalah attribute tak ada isu lah. Masukkanlah apa-apa attribute, names, ID, IC, betul date dan sebagainya pun tak ada isu. Attribute hierarchy, provide a top down data organization. So kita kena ada hierarchy dia lah, atas ke bawah dan sebagainya. So yang ni pun tak ada isu. Kemudian a simple star schema. Simple star schema pun saya rasa kalau benda yang kita dah tengok banyak kali lah. So dekat sini dia ada satu table facts, nama dia sales. So nama skema ni ataupun dia punya sampel ni adalah sales. Kemudian dia ada time sebagai dimension, dia ada product sebagai dimension dan dia ada location sebagai dimension. Dan yang ini dia panggil sebagai macam cube lah ni, cube, C-U-B-E, cube ataupun 3D representation. Sales ni boleh pergi kepada location, boleh pergi kepada product dan boleh pergi kepada time. Sebab tu bila kita buat something dekat sini yang biasanya kita akan query ni. Ni kan kita akan query. Jadi kita akan query, kita boleh dapat calculator dia, kita boleh dapat bulan dia, masa, kita boleh dapat region dia kat sini, south, east ke dan sebagainya, dan kita boleh dapat maklumat total kat sini, contoh. So yang ini yang kita dah buat banyak kali. So during 472 ataupun dulu 232, 450 pun sama juga, buat benda yang hampir sama je. Cuma kat sini kita dah kena lebih advance sikit lah. Nak kata advance pun tak ada, tapi sebenarnya
konsep dia sama je. Okay, so far ada soalan tak? Yang ni boleh faham Rasanya boleh follow Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, sir. Okay, good. Alright. Yang ni the possible attribute for sales dimension. Ni saya rasa pun tak perlu cerita detail lah kot. So you all dah buat dah dulu exercise dan sebagainya. So dia kata possible mungkin location, mungkin product ataupun mungkin time lah. So kita akan bagi dia description and then kita akan put any possible attribute dekat sini. Okay, so tak ada issue lah ni. Kan kita dah go through dah. Bila dah buat ERD tu maksud dia benda-benda ni semua dah you all dah go through. Okay, location, product ID dan apa-apa saja, any possible. So that's why dia bergantung kepada apa? Business process. Kalau business process tersebut memerlukan location lah. And so on. Okay, the next one. Location attribute hierarchy. Okay, dia kata apa? Dia kata the attribute hierarchy allows the end user to perform drill down and also roll up search. Okay, so yang ini perkataan-perkataan yang selalu keluar ni. Drill down, roll up. Sama ada dia nak tengok region dulu ke, dekat region tu dia nak tengok state, lepas tu dia nak tengok city, kemudian tengok dekat mana dia store. Ataupun mungkin daripada store tadi ni, dia pergi ke atas ni, dia tengok city, dari city dia pergi state, state dia pergi region, dan sebagainya. So, kita boleh nampak dia punya hierarchy dia tu. Sama ada drill down, daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Right? This is what we call location attribute hierarchy. Okay, the next one, star schema representation. Okay, pun ulang juga benda sama. Facts and dimension represented by the physical tables in the data warehouse. Okay, so maksud dia facts dan dimension tadi adalah table. Maknanya table yang kita simpan dalam data warehouse database. So that's why kat sini nanti of course kena ada table lah. Nama table dan sebagainya. Okay, many to one relationships between facts table and each dimension table. Ni pun saya rasa benda yang tak perlu nak explain detail dekat. Mungkin you all dah biasa buat. So maknanya dekat sini many, dekat sini one. So maksudnya ini adalah facts. Okay, so ini adalah dimension. So apa-apa saja yang kita buat macam ni biasanya dia akan jadi one to many. Sebab asal dia many to many lah. Bila many to many yang wujudnya bridge ni. Jadi bila kita dah pecah jadi bridge, yang many tadi akan jadi one, ni jadi one, yang many yang banyak ni akan masuk ke bridge tadi ni. So kalau ada 3 pun samalah, sini many, okay, sini one. Okay, tu. So many to one relationship between facts table and also each dimension table. Okay, clear So jangan buat silap macam ni lah. Biasanya many ni memang akan duduk dekat sini, dekat facts ni. Ini adalah bridge kita. Itu saja konsep yang mudah. Okay, facts and dimension tables related by foreign key. Kat mana letak foreign key? Foreign key kita letak dalam ni lah. Macam biasa juga kan. Kalau ada product ID, letak product ID, customer ID, letak customer ID, location ID dan sebagainya. And subject to primary and also foreign key constraint. So maksudnya kita bergantung kepada primary key and also foreign key. So kalau kat sini ada primary key, kat sini mesti ada dia punya foreign. Sini ada foreign key terbalik. Sini ada foreign key, sini mesti ada dia punya primary key. Okay. So benda yang pun ulang juga. Okay, saya pergi laju lagi. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada Okay, next. Primary key of a facts table. Okay, is a composite primary key because the facts table is related to many dimension tables. Okay, siapa faham benda ni? Is a composite primary key. Composite ni maksud dia apa? Composite maksud dia apa? Okay, someone somebody, composite maksud dia apa? Is a composite primary key. Okay, boleh Google, kalau you all ada tempatnya Google, boleh Google apa maksud composite. Cepat. Ni benda yang basic ni. Make up several parts or elements. Element. Keyword dia. Itu tak ada, itu lain lah tu. Okay, apa maksud composite primary key? Composite maksud dia apa ni? Okay, cepat. Campuran. Okay, lagi? Campuran. Okay, lagi? Selain pada campuran? Gabungan. Lagi? Okay, apa lagi? Alright, so kalau kita tengok kat sini disebut is a composite primary key. Maksud dia gabungan daripada primary key daripada mana tadi ni? Daripada dimension table. Di mana bila kita ada dimension table masuk kepada facts table, dia akan jadi foreign key. Jadi kalau kita nak tentukan primary key untuk facts table, perkara yang biasa paling simple kita buat adalah kita gabungkan primary key ataupun
kunci-kunci yang datang daripada dimension table tadi. So dia kata kat sini is a composite primary key because the facts table is related to many dimension table. Okay. So sebab tu kadang-kadang biasa kita akan nampak PK, FK. So kalau sekarang ni masih lagi tak faham apa benda PK, FK tu, inilah tujuan dia. Kita buat PK, FK, primary key, foreign key. So sebenarnya bila dia duduk dekat table facts dia akan jadi foreign key. Tapi bila kita gabungkan foreign key tadi, mungkin location, customer dengan produk tadi kita gabung, dia akan jadi primary key untuk facts table tersebut. Itu tujuan dia. So that's why perlu ke nak create primary key untuk facts tersebut. Contohnya kalau table tu nama order, perlu ke create order table, order ID. Contoh macam ni tadi ni. Okay, kalau kita ada mana tadi? Sini tak ada. Okay, contoh macam ni tadi. Kalau contoh yang ini order tadi, perlu ke kita create order ID untuk table order? Tak perlu, sebab kita boleh gabungkan client, book, staff dan juga office ni. So ni semua ni adalah foreign key. Dan kita panggil ni adalah PK, FK. Sebab tu kadang-kadang kita nampak di PK, FK tu. Okay. So sebenarnya yang ini gabungan ni akan jadi primary key untuk table tersebut. Okay, so far so good. Ada soalan tak? Boleh faham tak sekat ni? Boleh faham Ke makin confused? Boleh, sir. Boleh, benda ni simple. Boleh, sir. Confused kat mana tu, Syaril? Orang kan selalu confused ni. Okay. Kat mana yang confused tu? Sebab benda ni basic. Patutnya 472 dah cerita lama dah cerita ni. Okay, kat mana? Yang foreign key apa semua tu. Yang foreign key. Okay. Dah pernah belajar tak yang ni? Pernah. Sepatutnya. Okay. So that's why macam saya sebut. Okay. So dengar baik-baik. Okay. Kat dalam yang warna orange ni, ini adalah apa tadi ni? Ni facts ke dimension? Syaril? Orange tu facts. Facts Okay. So bermakna yang hijau-hijau ni dimension. Okay. So kita akan nampak dekat sini semua primary key daripada dimension. Contoh client ID, office ID, mana ID lah, book ID, staff ID akan masuk kepada facts table, betul? Betul. Dan client ID, book ID, staff ID, office ID dalam client table ni, dekat dalam table orange ni akan jadi foreign key, betul tak? Oh, okay. Okay, faham dia jadi foreign key kan sebab dia datang daripada dimension tadi ni. Okay, so soalan saya tadi, perlu tak kita create another primary key untuk table orange ni? Itu soalan dia. Perlu ke tak boleh? Perlu. Okay, perlu. Okay, table hijau semua dah ada primary key. Table orange ni perlu tak kita nak create primary key dia sendiri? Contoh table ni nama dia order. Perlu ke kita letak order ID? Itu soalan saya. Perlu je. Okay, ada yang kata perlu, ada yang kata tak perlu. Dulu saya dah pernah cerita ni. Kalau siapa daripada kelas saya, confirm saya pernah cerita. Okay, normally dekat table tengah-tengah ni, dekat facts ni, dekat warna orange ke hijau ke kuning ni, okay, normally bukan tak sesuai. Dia biasanya tak jadi satu yang normal untuk kita create ID dia sendiri. Order, kita create order ID. Tapi sebenarnya boleh, tak ada masalah. Sebab kita boleh gabungkan ke empat-empat foreign key tadi ni, iaitu client, book, staff, office. Kita gabungkan dia, bermakna yang ini dulu asal dia adalah foreign key. Bila kita gabung, barulah nanti dia akan jadi PK, FK. Sebab primary key, foreign key. Sebab apa? Kenapa ada PK kat sini? Sebab yang ini nanti kita nak rujuk sebagai primary key untuk table warna orange ni. So gabungan dia nanti kita jadikan dia sebagai primary key. Jadi dia dah tak perlu dia punya primary key sendiri. Itu konsep dia. Okay, boleh faham tak, Syaril? Boleh, sir. Boleh. Okay, sebab tu kita selalu nampak table bridge ni, table tengah-tengah tu biasa dia akan ada PKFK je. Boleh, tak ada masalah kalau you all nak create primary key dia sendiri. Tak ada isu pun. Tapi normally tak perlu. Sebab apa? Bila ada bridge je, mesti akan ada foreign key dalam tu. Bila ada bridge je, mesti ada foreign key. Bila ada foreign key, kita boleh gabungkan foreign key. Ini dipanggil tadi sebagai composite. Composite dia gabung. Client, book, staff, office, gabung jadi primary key. Dia declare seolah-olah itu adalah primary key untuk table tengah-tengah ni. Untuk table facts ni. Okay, clear? Itu maksud dia dekat sini ni. Okay? Ini maksud dia. Is a primary key of the facts table. Sebab tu dia tanya tadi soalan ni, primary key untuk facts table. Perlu ke? Okay? Sebenarnya kita boleh jadikan is a composite primary key because, composite primary key yang telah digabungkan, composite.
Because the facts table is related to many dimension table. Okay, nampak macam tadi lah soalan tu. Okay, clear kat sini? Clear sir. Okay, so that's why kat sini dia kata always form by combining the foreign key pointing to the related dimension table. Okay, so maksud dia kita combine je lah foreign key tadi ni. Dan foreign key tadi ni akan jadi primary key untuk facts table ni. Alright? So, boleh faham tak? Kat sini benda ni simple je ni. Sepatutnya 472 tu benda ni dah clear dah. Okay, ni issue dia kat sini ni. Okay, nampak Alright. Yang lain ada soalan tak? Tak ada? Tak ada sir. Okay, good. Alright. So you all kena hati-hati soalan ni kadang-kadang banyak ni keluar ni sebab bila dah ujung-ujung ni isu-isu ni je lah yang selalu keluar dalam test dan sebagainya. Okay, kena faham betul-betul ni. Okay, attribute hierarchies in multi-dimensional analysis. Okay, so kita tengok attribute pula lah. Attribute dia. So dekat sini kita ada banyak ni contoh ni hierarchy dia macam sebut tadi. Region, state, city. So sama ada dia up, drill down ataupun drill up. Okay, yang ni dia punya itu. So that's why dia ada gabungan banyak ni. Kita akan tengok dia punya location hierarchy. Kita nak tahu produk ni dia dekat mana, kita boleh tengok hierarchy dia. Okay, ni pun quite simple jugalah. Okay, kemudian General Hardware Company Data Warehouse. Okay, ni pun sama. Cerita yang hampir sama. So tengah-tengah ni adalah ni facts ke dimension ni? Sales ni? Facts. Okay, bila kita nampak sales kita tahu dulu. Sales ni perbuatan ni adalah verb. So bila verb ini adalah facts. Dan bila dia facts dia mesti akan link kepada dimension iaitu salesperson, product and also time period. Okay. So that's why dekat sini disebut sales is the facts table like any relational table must have a primary key. Okay. So macam atas tadi lah isu dia tadi ni. Kena ada primary key. Tapi nak buat ke primary key dia sendiri? So kalau kita nampak dekat sini ada tak nama sales number ke dalam table ni? Tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada sales number kan? So kenapa? Sebab dia gabungkan yang ini. Dia gabungkan salesperson number, product number, time period number. So yang ini datang daripada sini. Yang ini datang daripada produk. Yang ini datang daripada time. So primary key ni pergi ke sini akan jadi foreign key dan foreign key ni digabungkan jadilah dia primary key untuk sales tadi ni. Sebab tu kita panggil kat sini biasanya you akan nampak PK, FK, primary key, foreign key. Sebab primary key tadi datang daripada foreign key tadi ni. Dia gabungan daripada foreign key tadi. Okay, so setakat ni clear dah. Kotak dulu tu main tulis je PKFK. Nampak yang dalam buku nota tulis PKFK, kita pun belasah juga tulis PKFK. Tapi sebenarnya tak faham pun. Kenapa dia PKFK, kenapa dia PK dan sebagainya. Kebanyakannya yang biasanya yang confuse ni PKFK ni lah. Okay. So now get the idea. Alright. Ini macam technical sikit tapi tak apalah. Okay, next. Relational data modeling. Okay, pun benda yang macam ulang-ulang balik je ni. Okay, saya baca je lah. Dimension table contain members value. Facts table contain measure value. Biasanya benda yang kita boleh ukur lah. Sebab tu biasanya bila benda yang boleh ukur ni perbuatan. Okay. Dan one to many relationship from dimension to facts table. Macam saya sebut tadi, one to many yang ini. One to many. And most detailed measure value are stored. So maksud dia, measure tadi yang kita dah simpan dekat dalam facts tadi tu kita akan simpan lah. Kita akan simpan sebagai kita punya data warehouse. Okay. Star schema for the sales macam biasa juga, tengah-tengah facts, ulang balik dah benda ni. Benda ni sebenarnya ulang-ulang je ni. Okay, cerita sama. Kemudian one to many, yang ini dimension. Okay, yang ni pun dimension. So dia ada 4 masuk ke dalam sales dia. Tak kisah nak masuk 5 ke 6. As long as dia punya business process dia tercapai, tak ada masalah pun. Okay. Kemudian kat sini kita panggil star schema untuk order. So that's why sales dengan order pun sebenarnya 2 benda yang berbeza. Okay, kena hati-hati benda-benda macam ni. Sebab tu kalau buat ERD tu kena carefully. Kena buat berhati-hati. Okay, next. Techniques used to optimize data warehouse. Okay, yang pertama normalizing dimension table. Okay, aku masuk normalization. Kita pecahkan table. Daripada first normal NF, 1NF kepada 2NF kepada 3NF. So maksud dia kita daripada table yang besar kita pecahkan. Sebab tu wujudnya pula snowflake. Okay, a type of star schema in which dimension table can have their own dimension table. So maksud dia dimension tadi pecah lagi kepada another dimension. Okay, faham So maksud dia dimension bukan facts. Facts tak pecah. Dimension
dia akan create another dimension. Sebab apa? Kita sedang buat normalization. Okay, kemudian kat sini dia kata apa? Maintaining multiple facts table to represent different aggregation level, and mungkin kita boleh denormalizing balik the facts table tu. Okay, ni contoh. Okay, so kita ada sales kat sini. Ini adalah macam biasa kalau kata ini adalah facts, ini dimension, ini dimension. Kemudian facts tadi dia pergi kepada another dimension, nama dia book. Okay, dan book tadi ni kita pecahkan lagi. Instead of kita letak publisher, nama-nama detail ni dekat dalam satu table, kita letak semua dekat sini, kita boleh pecahkan table tu bagi nama publisher. Dengan syarat publisher tu ramai lah. Kalau publisher tu satu tuan kanting macam tak sesuai pula. Okay, so maksud dia dekat sini yang dipecahkan dimension, create another dimension. Yang ini bila jadi macam ni, yang ini dia panggil sebagai snowflake. Snowflake. So dipanggil sebagai snowflake design. Okay. So one dimension table book leads to another dimension table publisher. Okay, clear Pun saya rasa macam banyak kali ulang dah ni. Okay. Ada soalan tak sekat ni? Tak ada, sir. Tak ada boleh clear boleh faham Belum Okay. lagi. Next, techniques used to optimize data warehouse design. Okay, yang pertama pun dah pernah tengok dulu dalam tajuk DDBMS, distributed. Kalau siapa ingat lagi, 472 ataupun 501, dia masuk dalam tajuk distributed database management system. Okay, ada 3 perkara kat sini. Okay, partitioning. Okay, maksud dia split table. Okay, keyword dia. Kalau replication, kita ingat dia copy lah. Copy tu maksud dia ambil A, dia akan copy jadi B. Okay, A jadi A juga, copy. So dia panggil replication. Okay, dan kemudian periodicity. Provide information about time span of data stored in the table. So ni ikut masa. Okay, satu dia split, table tadi tu dia pecahkan. Yang kedua dia copy exactly. Kalau table tu ada 8 attribute, 8 attribute dia copy saja. Dia panggil replication. Kemudian kita panggil satu lagi periodicity. Ikut masa. Right, ni teknik untuk data warehouse. Okay, contoh normalize dimension tables. Okay, pun kita yang pernah dengar juga normalization. Saya rasa tak ada isu sangat lah kat sini. Okay, so kat sini ada ada facts, kemudian ada location. Kemudian location tadi ni kita pecah-pecahkan lagi. So maksud dia kita normalizekan lagi kepada state, city ataupun region. Cuma macam saya sebut lah, kadang-kadang kalau you ubat EAD, bila you pecah, saya kata macam perlu ke pecah. Tu kadang biasa soalan-soalan saya tanya lah. Especially during 472 501 dulu. Saya selalu tanya soalan ni. Kadang-kadang you pecahkan table, saya kata perlu ke pecahkan? So terpulang. Sebenarnya boleh je. Cuma bergantung. Kalau data kita terlalu besar, then should be okay. Tapi kalau data kita kecil-kecil, why not kita letak je dalam satu table yang sama. Tapi macam saya kata, benda ni, there is no solid yes, there is no solid no. So dia boleh jadi yes, boleh jadi no. So terpulang pada kita. Yang penting kita boleh justify. Okay. Soalan tak sekarang ni? Tak ada. Okay, next. Multiple facts table. Okay, maksudnya kita ada lebih daripada satu facts table. Okay, so kita boleh ada, kat sini ada sales region, sales states, sales city, sales location. Okay, so terpulang juga. Kalau kata facts tadi pun kita nak pecahkan, tapi dia based on sales sajalah. Tapi kalau dia berkaitan dengan order tu dah bukan multiple facts lah tu, itu memang facts lain lah tu, itu fakta lain, facts lain. Yang ini sales saja. Maksud dia yang untuk sales tadi dia ada, kita pecahkan ikut region, ikut state, ikut location, city dan sebagainya. Kalau katakanlah benda tu memang besar. Setiap, macam contoh kalau setiap negeri ada dia punya sales dia sendiri, ada branch dia sendiri. So kat situ kita boleh buat pecahan. Okay. So dia panggil sini multiple facts table. Okay. Star schema versus a snowflake schema. Okay, dia kata apa? The first difference is normalization. Pun saya rasa tak ada masalah dah ni. Pernah tengok normalization. Normalization is a key difference between star and also snowflake. So kalau kita buat pecahan, biasanya dia akan jadi snowflake lah. Kat situ yang kita panggil normalization tu. Table yang besar kita pecah. Bila pecah, dimension akan jadi another dimension. Dimension akan jadi another dimension. Dia panggil snowflake. Okay, snowflake schema will use less space to store dimension tables. Okay, this is because as a rules, any normalized database produce far fewer redundant record. So maksudnya bila kita makin besar kita pecah, maksud dia isu redundancy kita boleh reduce kan. Okay, kita boleh reduce. Okay, the next one, denormalized data model increase the chances of data integrity problem. So maksud dia
sebenarnya kalau kita pecah ni isu dia tadi apa, kadang-kadang takut data tu data tu tepat ke tak tepat ni. Dari segi integriti dia tu. So that's why macam saya selalu sebut juga, perlu ke data ni pecah? Ke perlu ke kita letak dalam satu table dia? Itu isu dia. Kadang-kadang isu dia integriti. Data ni tepat tak tepat. Kalau kita dah makin banyak kita pecah, mungkin data tu makin tak tepat. So solution dia denormalizekan balik. Denormalize maksud dia masukkan balik dalam, kumpulkan balik dalam satu table. Itu je isu dia. Okay. Tapi cuma the issue is will be complicated lah untuk future modification and maintenance. Dah semua duduk dalam satu table, dia jadi isu lain pula. Okay. So benda-benda ni sebab je yang saya selalu sebut ni. Kalau kita main dengan database, biasanya selain daripada teori yang macam ni, kita kenakan pengalaman. Kita kena perlu ada pengalaman. So makin banyak kita buat, makin kita nampaklah isu-isu ni. Alright? So dia sebenarnya benda yang sama, normalize, denormalize, perlu ke nak buat normalization, perlu ke nak denormalization. Dia also mengikut pada keadaan. Sebab tu tadi topik kita tadi tu business process. So isu pertama kalau dalam kelas sebelum ni pun saya kata fahamkan business process. Setiap business process mungkin berubah-ubah, mungkin berbeza-beza. Okay. To experience data modeler, the Snowflake schema is more logically organized than the star schema. Terpulanglah. So the Snowflake maksudnya bila kita buat normalization, dia lebih logik. Pecah. Tapi tengok data kita redundant tak? Tu isu tadi ni. Kalau tak redundant, okay. Then carry on. Proceed. Alright, soalan. Okay, the next one. Dia kata, the second difference is a query complexity. Pun saya rasa you all dah pernah buat dah benda ni. Mungkin dah pernah rasa, tapi mungkin tak rasa yang heavy lah query ni. Okay. So makin banyak table makin senang query ke, ataupun makin sikit table makin senang query? Okay, which one? Okay, normally kalau table kita sikit lagi senang query kan, kita terus jumpa dalam table tersebut. Tapi bila kita ada banyak table pecah, mungkin kita nak jumpa dekat yang nak cari data dekat ujung sekali tu, kita kena lalu banyak table. So maksudnya kita perlukan join. Kita kena join table ni, join, baru kita jumpa satu data. So ini antara isu dia juga. Okay. So terpulanglah macam saya sebut tadi ni. That's why dia sebut sini, the Snowflake schema query is more complex. Sebab makin banyak table, bila kita nak query, makin kita kena join. Salah join, confirm tak jumpa data tu. Okay. So because the dimension tables are normalized, we need to dig deeper to get the names of the products, types and also city. Faham tu kan? Sebab nama ni tadi dah duduk dekat dalam table lain. Bila table lain, kita kena masuk table A, dapatkan table B, dapatkan table C, baru dapat jawapan. Itu contohnya. Tapi kalau semua data kumpul dalam table A, sekali query je kita dapat dah. Tapi isu dia tadi apa? Tak balik. Integrity, redundancy. Okay, so maksud dia isu ni dia pusing-pusing balik lah. So you all kena faham betul-betul cerita ni. Okay, in the star schema, we only join the facts table with those dimensions tables we need. And then at most we have done only one join. So faham lah tu. Isu dia apa dia, makin banyak table, makin banyak join. Kalau kita ada satu ataupun dua table, so tag join dia makin sedikit. Jadi mana yang senang nak jumpa? Of course lah yang kurang table. Okay, so kurang join, kurang table. Tapi macam saya sebut tadi, kadang-kadang isu dia kalau data dah terlalu besar, tak sesuai pula. Mungkin data dia dah berjuta-juta dekat dalam tu. Bila kita nak query pun nanti mungkin ambil masa. Okay, so terpulang. Ada macam-macam isu dia, ada pro and cons kat situ. Okay, and dia kata apa? And if we are not using dimension table, we don't even need to bother with it. So tak perlulah kalau kata kita ada table untuk facts dia, tapi normally tak ada lah. In the Snowflake schema query, we don't know how deep we'll have to go to get the right dimension level, so that complicates the process of writing queries. Ni, faham lah tu. So, you all pun dah rasanya dah experience benda ni dulu-dulu. Okay, next. Okay, unnormalized dimension tables. Okay, so less complexity. Jadi apa yang kita perlu buat, biasanya kita boleh unnormalize. Unnormalize maksudnya kita daripada table yang banyak-banyak tadi, kita gabungkan balik. Itulah isu dia. Normalize pecah, unnormalize gabung balik. So, supaya dia jadi satu table dan senang kita nak cari semula. Okay. So kalau dalam kes macam ni tak adalah dia punya apa tu Snowflake tadi ni kan, tak adalah dimension pecah pada dimension, jadi senang sikit kita nak query. Okay, so kita query dekat dalam ni tu jumpa, query dalam ni tu jumpa. Okay, next. Normalized dimension tables complex. Macam ni kalau kata contoh kita nak cari dimension months tadi ni kan, kita kena daripada sales tadi ni, kita kena lalu table facts, kita kena lalu table ni, kita lalu table ni. Berapa join dah tu?
1, 2, 3 join. Jadi itu isu dia tadi ni. Dia makin kompleks. Kalau katakanlah daripada sini tadi ni kita nak cari produk tadi ni pun dah makin kompleks. Ni join sini, baru jumpa produk ni. Okay. Itu isu dia lah. So that's why dah kena mahir pula dekat complexity query ni pula. Kan nak kena join banyak-banyak table. Okay. Next one. Okay, ni pun yang tadi tu. Ni star schema. Yang ini snowflake. Okay. Use snowflake schema in the data warehouse. Dia kata apa? When dimension tables require a significant amount of storage space, typically the facts table will take most of the space and grow faster than the dimension table. Okay, faham tu? Kenapa facts table akan grow faster? Sebab dia benda datanya berulang lah. Kan order tadi. Orang yang sama boleh order. Itu yang maksud dia boleh grow faster ni. So kalau faham kat sini, senang je orang nak create balik ERD tu. Okay, however, dimension table could grow larger when they contain a lot of redundant but needed attribute. Okay. So boleh juga grow, tetapi mungkin nanti dia akan jadi redundant lah. So tu pulang. Tapi biasanya facts yang akan bertambah dari masa ke masa. Macam saya sebut tadi, kalau contoh average satu hari ada 30 order, kan? 2 hari dah 60, 3 hari dah 90 order. So makin lama makin banyak table order tu. Data dalam table order. Okay. Use a star schema. Dia kata apa? In data mart. Ni pun dah pernah dengar dulu, data mart. Kita data warehouse, data marts. Data marts are subsets of data taken out of central data warehouse. Okay, subset maksud dia sebahagian daripada data warehouse. They are usually created for different department and don't even contain all the history data. Okay, yang history data ni biasanya duduk dalam data warehouse. In this setting, saving storage space is not a priority. Okay, contoh macam kita selalu, yang kalau dalam kes kita macam ni lah. Maksud dia macam saya selalu sebut, main data kita yang warehouse kita duduk dekat Shah Alam. Tapi bila ada satu-satu isu, contoh pendaftaran, normally mungkin kita simpan dulu dekat setiap cawangan. Habiskan pendaftaran, masuk, settlekan dalam masa 2 minggu. Habis 2 minggu, barulah kita masukkan data tu ke Shah Alam. Dan data tu akan jadi history dekat sana. Dan data tu kalau bila dia jadi history, biasanya isu dia tak boleh nak ubah. Susah nak ubah. Sebab tu bila you order register, senang ke nak tukar balik subjek? Dah lepas 2 minggu, dah register subjek A, tiba-tiba nak tukar subjek B pula. Biasanya KPP takkan layan. Sebab isu dia, benda tu dah jadi sejarah dah jadi history. Dan biasanya history ni kita jarang tukar lah. Kita kalau boleh kita tak nak kacau. Okay. Dan kalau nak kacau yang masa 2 minggu, yang masa kita main dekat cawangan tu. Okay, clear Apa maksud dia? Okay, the next one dia kata apa? To simplify analysis, this is not just about query efficiency but also about simplifying future action for business user. Okay, they may understand database and know how to write queries, but why complicate things and includes more join if we can avoid it. Macam tadi lah jangan create, kalau kata kita boleh elak, kita elak. Jangan sampai banyak sangat dimension. Table pecah lagi. Itu isu dia yang saya selalu juga, dan dulu pun saya selalu bagi hint-hint benda ni. Perlu ke benda ni. So sebenarnya saya nak UOPK. Dan kat sinilah masa untuk UOPK ni. Okay. A business user could have temporary query that join the facts table with all the dimension table. So terpulanglah sebenarnya. Kita nak buat ke tidak, tapi kita kena fikir balik isu-isu dia. Yang inilah isu yang kita sedang bincangkan ni. Okay. Ada soalan tak sekarang ni? Ada soalan? Tak ada. Okay, saya sambung kat pukul 3. Boleh dengar ni? Okay, kita pun mungkin dah nak habis ni. Okay, the next one, kita panggil OLAPS. Ni pun dah pernah dengar. Jangan cakap tak pernah dengar perkataan ni. OLAPS ni. Online Analytical Processing. Dan ini telah banyak berlaku zaman kita ni. Ataupun dia panggil Business Intelligence, BI. Okay, Business Intelligence. Okay. Alright, so kita gunakan Online Analytical Processing. OLAPS ni. So contoh kalau kita tengok kat Shopee pun kita boleh nampak. Kan? Kalau kita tengok dekat kita punya profile pun kita boleh nampak. Kita ni selalu beli apa, barang apa dan sebagainya. Okay. Dan kalau kita tengok, kalau siapa yang ada Facebook yang pernah buka dekat dia punya analytics pun benda yang hampir sama. Online Analytical Processing. Kita selalu komen kat siapa, gambar apa yang selalu kena komen, benda-benda tu semua tu adalah dia punya processing tu, dia punya analytical tu. Kadang-kadang benda tu penting tu untuk marketing, untuk business. Okay, dia kata apa? Typical application
okay, of OLAPS include business reporting for sales, marketing, management reporting, business process, and also budgeting and also forecasting, financial reporting and also similar area. So biasanya tujuan dia adalah untuk buat reporting. Itu tujuan dia. Online article ni untuk report. Maksud dia output. Apa yang kita dapat. Lepas kita dah buat semua tu, this is our output. Kita suka apa, kita selalu beli apa, siapa yang selalu komen kita, macam tu lah. Okay. Untuk buat apa? Biasanya untuk buat ni lah, marketing, report, budgeting, forecasting. Kita nak buat forecasting. Okay, and then with new application coming up such as agriculture. And then OLAPS tools, okay, OLAPS tools enable user to analyze multidimensional data interactively from multiple perspective. So yang penting tadi kita boleh analyze secara interaktif. Kita boleh gabungkan from multiple perspective. Okay, OLAPS consists of 3 basic analytic operation, consolidation of roll up, drill down and also slicing and dicing. Ni pun saya perkataan ni pernah dengar dulu ni. So ada perkataan dice dulu. Ada gambar-gambar macam dadu tu. Biasa keluar dalam soalan 472 501 dulu. Okay, next. Consolidation, roll up. Dia kata apa? Consolidation involve the aggregations of data that can be accumulated and computed in one or more dimension. So dia gabung aggregation. For example, all sales office are rolled up to the sales department and all sales division to anticipate sales trend. So digabung, tiga tu ni, dia naik ke atas. Dan kita akan dapat satu trend kat sini. Okay, next. Drill down. Okay, drill down is a technique that allows user to navigate through the details. For instance, user can view the sales by individual product that make up a sale, a region sales. So maksud dia daripada atas kita drill ke bawah. Jadi kita akan dapat yang paling asas sekali. So kita akan dapat the details tu. Siapa yang individual produk. Daripada asas-asas tadi semua satu produk kita boleh tahu dah. Siapa suka beli produk ni, siapa yang beli produk ni dan sebagainya. Okay, next. Slicing and also dicing. Okay, slicing and dicing is a feature whereby user can take out slicing a specific set of data of OLAPS cube and also view dicing the slice from different viewpoint. So maksudnya kita boleh ambil sebahagian-sebahagian. Slice. Macam kita slice cake lah. Kita nak bagian coklat, kita ambil coklat je. Contoh. So ni kita panggil slicing. Jadi kita akan dapat data yang lebih spesifik. Okay, kat sini dia spesifik. Okay, these viewpoints are sometimes called dimension, such as looking at the same sales by salespersons or date or by customer or by product or by region. So maksud dia lebih related to the dimension tadi tu lah. Dimension maksud dia yang product, customer and so on. Okay, data cube operation. Okay, kat sini dia panggil apa? Benda yang sama jugalah. Slice, dice, drill up, drill down, roll up ataupun pivot. Pivot table ni. Biasanya pivot table ni selalu jumpa dalam Excel. Pun sebenarnya dia adalah gabungan. Gabungan. Okay, ni pun saya rasa tak ada isu lah ni. Semua cerita ni cerita yang sama ulang-ulang je. Okay, kemudian kita ada OLAPS. Online Analytical Processing. At the core of any OLAPS system is an OLAP cube, also called a multi-dimensional cube or hypercube. It consists of numeric facts called measure that are categorized by a dimension. So kat sini dia ada numeric yang dipanggil measure. Dan juga dia categorized by dimension. The measure are placed at the intersection of the hypercube. So sebab tu dia duduk dekat intersection, maksud dia dekat simpang-simpang tu. Sebab dia jadi bridge. Sebab facts tadi jadi bridge. Sebab tu dia duduk dekat intersection. Maksudnya kalau kita ada simpang kat situ lah. Kalau ada simpang 4, dia duduk tengah-tengah tu lah. Antara apa tu jalan tu, dia duduk tengah-tengah intersection tu. Okay. Which is spanned by the dimensions as a vector space. The usual interface to manipulate an OLAPS cube is a metric interface. Metric ni biasanya kita ada nampak kan, ada matrix tu. Okay, like pivot tables in a spreadsheet program which perform projection operation along the dimension such as aggregations and also averaging. Kita dapat average. So benda-benda macam ni untuk kita dapatkan aggregation, average, sum and so on. Okay. Alright, settle. Jadi kalau kata you tengok dekat OLAPS tu biasanya dia akan ada gambar dadu tu. Kalau you refer balik buku nota 472 501 yang gambar-gambar dadu tu, itu dia panggil sebagai OLAPS cube. Tujuan dia untuk kita nak buat analisis. Kita boleh dapat data yang lebih spesifik. Alright. So dah tak ada apa dah. Dah habis.
Okay, ada soalan tak nak tanya? Okay, saya open for any questions. Okay, saya akan buang kat sini. Okay. Ada soalan tanya. So benda ni adalah pengulangan saja. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita dah settle lah untuk this part ni. Cube, roll up, slicing, dicing. Cuma dekat sini ni dia tak adalah detail sangat. Cuma kalau kata besok-besok, sebab benda ni dah pernah belajar, dia ulang balik je. So kalau kata you all nak detail, nanti refer balik lah pada nota 472501 tu. So ada apa-apa soalan tak? Saya open for any question. So setakat ni. Okay. Sekarang ni ada berapa orang ni? Ada 15, 14. Tolak saya 1, 14. Tolak 1, presentation ada 13. Okay. Ada soalan tak? Semua okey tak ni? Dah pukul 3-5 minit dah ni? Okay. Ada soalan tak? Tak ada? Sir, Yes. dalam OLAP tu ada buat calculation tak? Biasanya boleh buat calculation. Boleh saja. Tapi biasanya dia calculation yang tak complicated lah. Biasa macam dia nak dapatkan sum, average. Macam kita buat dulu kan. Kalau kita ada function sum, average, biasa dia akan keluarkan benda tu lah. Sebab apa? Dia akan dapat from multiple dimension. Kan? Kita akan sumkan from different dimension. Biasanya dia akan ada basic calculation kat dalam tu. Sebab tu kalau biasanya bila kita buat analisis, biasanya kita nak keluarkan, macam saya selalu sebut kan, kita kalau nak tunjuk dekat bos, kita tak nak keluarkan yang detail-detail tu. Biasanya kita akan keluarkan yang output yang simple je. Satu output cukup dah kita keluarkan kat bos tu. So, ada calculation tapi biasanya basic calculation lah. Untuk dia gabung, dia campur tolak dan sebagainya. Okay? Dia tak adalah sampai perlukan. Tapi sebenarnya kalau yang complicated punya boleh aja, ada. Ada je. Dia punya calculation yang complicated. Tapi bergantung pada kita lah. Okay? Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Sebenarnya bergantung pada kita juga macam mana kita. Yes. Di dalam bentuk matrik ke tak Ya, tadi kita sebut dalam bentuk matrik. Untuk apa? Untuk calculation tu? untuk calculation tu. Dia akan dalam bentuk matrix lah. Sebab apa dia akan gabung sini pergi sini dan sebagainya dalam bentuk matrix tu. Dia boleh dalam bentuk matrix, tak ada masalah. Sebab dia gabungan. Sebab tadi disebut dia gabungan. Okey. Lain? Cuma dalam kes kita ni kita tak adalah belajar detail macam mana kita nak gabungkan, macam mana kita nak buat calculation, macam mana kita nak buat tu. Tapi normally kalau dalam konsep kita sebagai database ni biasanya kita akan gunakan join je lah. Kita join, kemudian kita akan dapatkan dia punya last kali, biasakan kita akan buat average ke, dapatkan means untuk setiap join tu. Itu je lah, nampak konsep dia. Sebenarnya join tu pun adalah matrix lah tu. Dia datang daripada different sources tu. Itu pun sebenarnya matrix lah tu. Okay, lain? Soalan lain? Tak ada? Okay, so kalau tak ada, untuk hari ni saya rasa dah settle lah untuk kelas ini. Kita ada satu lagi kelas minggu depan. Okay, so minggu depan pun very, very short. So tengok pada keadaan semasa. Okay, so untuk hari Rabu, kita cuba sambung sedikit. Kita akan buat sedikit lagi rapid minor. Okay, nanti mungkin you all kena follow saya jugalah kalau tu. Saya cuba dulu buat sebab apa? Saya dah try dia macam ada, bila dia dah masuk version baru ni dia ada ubah-ubah sikit. Saya pun itu jadi pening sekejap. Saya kena double check balik. So nanti kalau tu kita buat sama-sama, pada hari Rabu, untuk you all tengok sedikit lagi sampel insya-Allah, and then you all boleh dah boleh start untuk design you all punya final project. Nak dapatkan idea apa, dan saya rasa ada satu grup dah bagi topik, yang lain belum bagi topik, so dapatkan topik dulu, nanti you all boleh start buat, start boleh cari maklumat tersebut, berdasarkan kita gunakan Rapid Miner ke MongoDB ke dan sebagainya. Tapi kita akan gunakan untuk projek, gunakan Rapid Miner lah nanti, software lain tu kita tak guna. Okay, soalan? Okay, final project submit week berapa? Okay, normally kalau macam saya punya style, saya punya style macam dulu jugalah. Biasanya saya minta you all present dahulu. So since kita present, kalau ikut jadual ni lah, present pada minggu ke-15 ni. Maksud dia pada minggu lepas 25 tu kita cuti kan, ada midterm break, bukan midterm break, macam study break tu, 25 sampai ujung Januari tu. Kemudian kita akan buat presentation kat sini, right?
kalau saya senang cerita, saya nak buat presentation minggu 14 ni, tapi since dia dah bagi dekat sini ni, ada kelonggaran, dia dah bagi pada minggu 15, maknanya kita buat lepas study week tu lah. So, saya punya style simple je. Present dahulu, biasanya saya akan bagi masa sedikit untuk you all hantar balik hard copy atau hantar balik report. Okay. Kalau ada masa, biasanya saya akan bagi seminggu. Tapi kalau kita tengok pada keadaan macam ni, minggu 15 ni pun sebenarnya kita dah ada seminggu ekstra dah ni. Jadi saya nak you all prepare dia punya report tu berserta dengan presentation. Jadi kalau rasa macam tak ada isu besar, maksudnya you all boleh terus submit on the spot. Tapi kalau ada isu, biasanya saya akan bagi masa sikit lah. Dalam, kalau contoh kalau kita buat presentation hari Rabu, mungkin saya bagi masa sikit sampai Jumaat. Macam tu lah. Tapi normally untuk you all ni prepare terus je report tu. So sebab apa? Of course you all kena present apa yang you all tulis kat report tu lah. So yang ni bukan macam kita buat sistem kan, buat dulu sistem lepas tu tulis report. So normally benda dah siap baru kita present. So macam itulah kaedah dia. So prepare. Saya akan, mana minggu 15 nanti, normally saya akan bukakan for submission. Kalau rasa dah okey, just hantar. Kalau tak okey, saya bagi beberapa hari lah untuk baiki. Alright? Itu. Lagi soalan lain? Soalan lain? Tak ada. Okay. So ikut saya punya style tu lah, siapa yang from tu saya dia orang dah tahu dah. Cuma kecuali nanti kalau kita tengok balik 480 ni saya dah dapat jadual waktu ni, saya tak check untuk you all ni. Siapa dah tahu dah jadual waktu final untuk you all ni? Berapa bulan dah? Saya dah dapat itu, tak tengok detail lagi. Nanti saya double check balik. Okay, jadual waktu dah 16 bulan 2 kan? Oh dah tahu. Pagi petang? Petang okay, so kita ikut time slot tu lah. 16 hari bulan 2. Okay, tak apa. So yang itu pun nanti kita akan buat based on group kita je, tak ada masalah. Kita akan buat online semua nanti. Cuma kita akan follow date tersebut. Kita akan buat dalam duration yang ditetapkan oleh CA tu. Okay. Alright. So ada soalan lain? Soalan lain? Tak ada. Okay. So kalau tak ada, saya rasa untuk hari ni cukup lah ni. Sebab saya pun hari ni kelas 6 jam ni. Daripada pagi tadi sampai ke sekarang ni. Makan tengah hari pun belum ni. Itu kejar-kejar ni. Okay. So saya akan tamatkan sesi ni. With that, thank you very much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Okay. Waalaikumsalam.